Baik, seterusnya kita ke perkembangan negeri Selangor. Antara fokus, jumlah kebakaran terbuka di negeri itu meningkat 103 kes. Perinciannya bersama Samsia Samsi di sana. Sam, silakan. Ya Azam, sebanyak 776 kebakaran terbuka direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Selangor sejak Mac hingga semalam. Jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 103 kes berbanding bagi tempoh sama tahun lalu sebanyak 673 kes. Itu kebakaran-kebakaran ini adalah kawasan-kawasan yang kita kenal pasti ada pertanian secara luar kawalan kita lah, luar kawalan oleh agensi yang diberi tanggungjawab. Mungkin pertanian secara haram ya, tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan. Jadi kebakaran juga kita terima kes kebakaran terbuka di mana kawasan-kawasan sampah haram, ya, sampah pembuangan tampak yang tidak gazet. Daripada jumlah yang direkodkan, sebanyak 127 kes kebakaran hutan, 74 kes kebakaran ladang atau kebun, 332 kes kebakaran beluka atau lalang dan 243 kes kebakaran sampah. JBPM turut menerima panggilan kes kebakaran hutan di kawasan hutan Kuala Langat Utara dan Selatan serta Johan Setia. Majlis Pembadaran Kelang MPK mengesan 15 tapak pelupusan sampah haram di daerah itu. Kawasan tersebut melibatkan Kapa, Meru, Pulau Indah, Teluk Gong dan Pandamaran. Tapak pelupusan sampah haram itu dilakukan pihak tidak bertanggungjawab di tanah milik kerajaan dan tanah persendirian. Dan kebanyakan tapak-tapak tersebut telah pun berjaya kita halang, dari segi operasi pembuangan haram tersebut dan masih mengawal secara rondaan dan juga secara setik supaya mereka tidak lagi membuang di tapak itu. Cuma apa nak ditekankan di sini, so dari segi pembuangan sisa-sisa industri, dari segi syarikat-syarikat yang membuat bisnes pelupusan sisa pujal sebenarnya boleh membuang di jeram, di landfill jeram, dan juga syarat-syarat yang dikenakan oleh operator-operator di Kelang juga mewajibkan mereka melantik panel majlis. Yang mana panel majlis ini pihak majlis telah pun meletakkan ataupun telah melihat background dan mereka mestinya buang di tapak landfill jeram. 22 orang pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam serbuan penempatan haram di Pulau Meranti awal pagi tadi. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Yusof memaklumkan parti berkenaan terdiri daripada 17 warga Indonesia dan 5 warga Bangladesh. Antara kesalahan yang dikenal pasti ialah tiada dokumen pengenalan diri dan tinggal lebih masa. Terdapat juga lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Jabatan Imigresen Malaysia turut mengingatkan orang ramai dan majikan supaya tidak melindungi parti yang boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Sebanyak RM200,000 diperuntukkan bagi program ziarah medik oleh Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis bulan ini. Bagi sesi kedua tahun ketiga itu, dianggarkan lebih 400 pesakit kronik dari 40 Dewan Undangan Negeri DUN akan dibantu. Program tersebut mengutamakan ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU daripada keluarga kurang berkemampuan B40. Bulan 6 ni ziarah medik Pekawanis untuk 10 orang di mana kita akan bagi RM250. Kita akan pergi ke rumah dan kita akan bantulah apa yang keperluan mereka. Dalam masa yang sama kita bekerjasama dengan Sukarelawan Kesihatan Negeri Selangor di mana mereka akan membuat pemeriksaan kesihatan dan memberi sedikit nasihat dari segi kesihatan kepada yang kita ziarah tadi. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Ibu dan ulang tahun ke-15 Pekawanis di Shah Alam.
Pertanian menerusi latihan kemahiran vokasional di bawah modul I Pulih Agensi Antidarah Kebangsaan AADK dilihat mampu meningkatkan kemahiran klien-klien terlibat. Ini memberi peluang kepada mereka mengembangkan kejaya di samping menjana pendapatan selepas tamat program rawatan dan pemulihan. Secara teorinya di AADK ini, kalau mereka ada pekerjaan yang tetap, mereka disokong oleh masyarakat dan sebagainya, kepulihan itu akan berpanjangan dan boleh sepanjang hayat. Dan kita harap supaya orang ramai boleh hadir ke Puspen Dengkil ini bila kita tawarkan hari-hari macam ini untuk melihat sendiri apa yang kita buat, dan pada yang sama juga klien itu merasa bahawa mereka ni akan disokong. Di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Dengkil, misalnya, 2 jenis tanaman ditawarkan dalam modul pertanian. Sebanyak 3,000 pokok rock melon berjaya dihasilkan oleh klien-klien AADK dengan keluasan tanah 1.5 hektar. Penduduk Pangsa Puri Sangwe Sina di Sangwe Kayangan Shah Alam memohon Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menyediakan perkhidmatan bas percuma Smart Selangor di kawasan itu. Mereka mendakwa telah menunggu lebih 16 tahun untuk perkhidmatan bas tersebut. Lebih 100 penduduk di kawasan Pangsa Puri berkenaan merupakan golongan B40 dan sebilangan besarnya tidak memiliki kenderaan sendiri. Kita lihat sudah ada rangkaian perjalanan bas Selangor percuma. Cuma rangkaian itu perlu ditambah supaya dia melalui kawasan mereka. Pada masa sekarang, bas itu ada melalui jalan besar yang terletak lebih kurang 2 km daripada kawasan kediaman mereka. Bermaksud bas itu perlu pusing sedikit dan masuk yang ke kawasan mereka. Kita nak minta bas untuk masuk agak. Kita semua sesakan B40 ni. Masalahnya banyak orang tak susah nak minta. Nah, untuk pergi hospital ke seksyen sampai seksyen 7, macam-macam semua ada minta lah. Itu pasal kita nak lagi sekolah, macam-macam lah. Kita nak masukkan bas saja dalam Sunway Sina Kayangan. Sementara itu, Ketua Bahagian Pengangkutan Bandar MBSA, Noras Nizam alias yang dihubungi berkata pihaknya akan mempertimbangkan 2 penyelesaian bagi masalah itu. Pertama, membuat pemantauan bagi memastikan bas Smart Selangor hanya memasuki kawasan Pangsa Puri Sangwe Sina mengikut keperluan penduduk selain mengkaji cadangan menyediakan perkhidmatan van transit atas permintaan DRT. Sekian perkembangan dari Selangor, kembali kepada Azam. Baik, terima kasih Sam dengan perkembangan-perkembangan dari Selangor.